Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Budiman. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan ciri-ciri retorik bahasa. Seperti yang murid-murid sedia maklum, retorik terdiri daripada 5 jenis, iaitu pemberian, pendedahan, pemujukan, penghujahan dan penceritaan. Baik, kita bandingkan kelima-lima retorik ini berdasarkan 4 aspek. Aspek yang pertama ialah tujuan. Retorik pemberian, ia bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang realistik, sesuatu yang benar dan boleh dilihat dengan panca indera, iaitu boleh dirasa dengan kulit, deria, seperti memegang, dan boleh dilihat dengan mata kita. Manakala retorik pendedahan pula bertujuan untuk menjelaskan konsep atau istilah ataupun memberikan sesuatu takrif. Dan seterusnya retorik pemujukan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar, dan pembaca atau pendengar itu bertindak mengikut usul yang dikemukakan. Retorik penghujahan pula bertujuan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang sesuatu perkara. Dan yang terakhir, retorik penceritaan bertujuan untuk menyampaikan idea dalam bentuk penceritaan. Dalam aspek gaya ataupun teknik, retorik pemberian akan menggunakan teknik deskriptif dan informatif. Teknik deskriptif itu ialah teknik yang diambil dari perkataan Inggeris describe, menggambarkan dan juga memasukkan pelbagai maklumat. Sebab itu kita panggil dia sebagai informatif. Jadi murid-murid boleh mengenali retorik pemberian ini dengan melihat adanya banyak maklumat. Kan? Contohnya, bagaimana kita nak describe, nak berikan suatu gambaran tentang shilling. Itu wang shilling. Kita boleh lihat wang shilling itu dikatakan bulat. Apa lagi? Terasa kasar permukaannya. Kan? Boleh disentuh. Baik. Seterusnya retorik pendedahan akan menggunakan teknik pentakrifan, memberikan definisi dan juga menganalisis, iaitu akan menghuraikan secara terperinci tentang isu yang dikemukakan, tentang perkara yang dibentangkan. Sebagaimana yang murid pernah lalui, iaitu menghasilkan kerja kursus semasa semester 3. Baik, retorik yang ketiga iaitu retorik pemujukan. Dalam aspek gaya ataupun teknik ini, retorik ini akan mengemukakan hujah dan diikuti dengan cadangan ataupun tindakan. Ya, dikemukakan hujah, kemudian diikuti dengan cadangan, tindakan, apa yang ingin dilakukan. Seterusnya, retorik penghujahan akan menggunakan teknik deduksi, induksi ataupun analogi. Dan yang terakhir, retorik penceritaan akan menggunakan gaya bahasa yang menarik dan indah. Dalam aspek yang ketiga, iaitu aspek respon ataupun reaksi, kita boleh lihat bahawa retorik pemujukan, penghujahan dan penceritaan adanya aspek ini. Iaitu retorik pemujukan akan memberikan respon, iaitu khalayak akan bertindak mengikut usul. Okay, dalam retorik pemujukan, retorik ini cuba untuk mempengaruhi khalayak supaya khalayak bertindak mengikut usul. Jadi, kalau kita lihat dalam retorik pemujukan ini, adanya reaksi, iaitu khalayak memberikan reaksi bertindak mengikut usul. Dalam retorik penghujahan pula, kita boleh lihat bahawa aspek reaksinya ialah menjadikan ataupun dikatakan memerlukan khalayak bersetuju
dia bersetuju dengan apa yang disampaikan dan khalayak itu yakin akan pendapat-pendapat yang dikemukakan. Jadi itulah dikatakan retorik pemujaan. Retorik penceritaan pula adanya mesej-mesej tertentu, iaitu unsur-unsur pengajaran yang disampaikan dalam sesuatu cerita. Dan yang terakhir ialah aspek bahasa ataupun pemilihan kata. Oleh sebab retorik pemberian ini begitu banyak informasi, maklumat yang disampaikan, maka kita boleh katakan retorik pemberian itu mementingkan ketepatan dalam memperincikan sesuatu. Ia mementingkan ketepatan kerana ia bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang realistik. Jadi apabila sesuatu yang realistik, maka perkataan yang dipilih mestilah tepat dengan apa yang ingin digambarkan. Dalam retorik pemujukan pula, dalam aspek pemilihan kata atau bahasa ini ialah ia akan menggunakan bahasa yang berkesan. Ia akan berjaya untuk mempengaruhi khalayak supaya bertindak mengikut usul. Maka bahasa yang digunakan itu mestilah memberikan kesan, memberikan impak supaya pembaca, pendengar, khalayak akan bertindak mengikut usul yang dikemukakan. Selain itu, aspek bahasanya pula akan cuba untuk memanipulasi ataupun memanfaatkan unsur-unsur emosi dan memainkan psikologi khalayak. Contohnya apa kalau kita lihat dalam laras iklan, sejenis retorik pemujukan yang ada dalam iklan ialah apa? Iaitu contohnya menggunakan ungkapan lambat beli, habis. Itu memainkan emosi kita. Baik. Yang terakhir sekali kita boleh lihat dalam aspek bahasa atau pemilihan kata bagi retorik penceritaan ialah bahasanya ialah bersifat kreatif dan imajinatif. Kan? Iaitu memberikan suatu imajinasi kreatif bagaimana nak menggambarkan pergerakan angin, bagaimana menggambarkan keadaan itu, maka bahasa yang indah digunakan, bahasa yang kreatif dan imajinatif akan digunakan. Jadi dalam membandingkan ini, maka murid-murid mesti ingat, iaitu apabila kita hendak membuat perbandingan, perbandingan itu adalah aspek yang sama. Seperti aspek tata bahasa, mestilah dengan tata bahasa. Begitu jugalah bagi yang lain. Okay, kita tidak boleh membandingkan aspek tata bahasa dengan apa? Tata bahasa dengan isi. Tidak kena. Kan? Tata bahasa mestilah dengan tata bahasa. Aspek isi mestilah dengan aspek isi. Sebagai analogi ataupun perbandingannya, contohnya, kita nak bandingkan kereta, maka mestilah dengan kereta. Tidak boleh kita bandingkan kereta dengan kapal terbang. Jadi, murid-murid harus ingat, apabila sekiranya ada soalan yang keluar berkenaan, yang bertanya tentang perbandingan, maka bandingkanlah mengikut aspek yang sama. Seperti apa yang disenaraikan dalam jadual sebentar tadi, iaitu kita nak bandingkan dari segi tujuan, bandingkan dari segi tujuan antara retorik itu. Jika kita nak bandingkan dari segi aspek teknik, bandingkan teknik dengan teknik. Jangan bandingkan teknik dengan tujuan. Tidak kena. Jangan bandingkan teknik dengan aspek pemilihan kata. Jadi itulah saja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada siri yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Sekian.